Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua yang berada di IG petang ni? Bukan di IG je, hari ni kita live juga di TikTok. Okay, hai, Assalamualaikum Cik Sri Dewi Malam. Selamat petang. Okay, jadi hari ni kita lewat sikit. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya tahu anda semua sekarang tengah rushing untuk dapatkan promo Kalam Cinta, betul tak? Okay. Untuk anda yang belum lagi sempat nak WhatsApp ataupun nak Grab, anda boleh saja pergi ke website kita, ataupun anda boleh terus ke dropship kita. Okay, mudah. Kalau agak-agak admin kita lambat reply dan sebagainya, anda boleh bertunggu, ataupun anda boleh pergi ke website ataupun dropship. Okay, jangan lambat untuk lepaskan promo hari ni, sebab promo hari ni kita ada Kalam Cinta, Quran Kalam Cinta, yang mana custom cover, boleh custom nama dan sebagainya. Okay, sangat-sangat eksklusif, okay, untuk anda dapatkan. Okay, tapi sekarang saya bukan nak bercerita tentang promo hari ni, tapi macam biasa, saya dengan anda semua petang-petang ni kita akan kongsikan berkenaan dengan sirah. Okay, Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Masita. Okay, untuk anda yang nak pergi ke dropship, nak buat pembelian dengan dropship, anda boleh WhatsApp sekarang kita punya master dropship kita, Ryan Hijrah Masita Kis, ataupun ada lagi lah beberapa orang, Ryan Hijrah Ipoh Mali ada, Ryan Hijrah di SKL pun ada. Anda boleh cari sekarang. Okay, okay, baik. Kita akan mulakan perkongsian hari ni, tapi perkongsian hari ni tak lama dan hanya ada kira macam satu kisah sahaja. Masih lagi berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Okay, Alhamdulillah dapat juga tengok live case. Biasa tak sempat, busy. Tak apa, saya faham. Kak Huda. Okay, okay, baik, kita mulakan. Okay, sebab saya pun dah terlambat hari ni. Assalamualaikum, selamat petang yang baru masuk. Kita baru nak mula, jadi saya harap anda semua dapat luangkan masa anda sekejap, ya. Saya ambil masa sekejap je untuk perkongsian petang ni. Baik, jadi sebelum kita mulakan, kita dahulukan dengan Al-Fatihah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li 'amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fatihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma fatihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma fatihna fid din wa 'alimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan sambung yang semalam. Ya, semalam pun lambat. Saya agak terkejar-kejar, ya, sebab kita nak post out barang anda semua. Saya pun ada part juga bahagian tu yang saya akan check Quran anda, tengok Quran mana yang perlu keluar dan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay, alright, kita akan mulakan, yang mana berkenaan dengan kisah Yaqub alaihi salam. Okay, Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi semalam saya dah ceritakan berkenaan dengan Nabi Yaqub dan abangnya, iaitu Aish. Okay, Waalaikumsalam, selamat petang Syaurah Hardini. Okay, saya dah kongsikan berkenaan dengan Nabi Yaqub dan abangnya, yang mana Nabi Yaqub alaihi salam telah didoakan oleh Nabi Ishaq, iaitu bapanya, untuk diangkat menjadi Rasul. Okay, jadi bila Nabi Yaqub yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul ni, okay, maka abangnya Aish ni mula rasa kecil hatilah. Okay, jadi disebabkan hal tersebut, okay, sampai nak mengancam Nabi Yaqub sendiri, Nabi Ishaq, iaitu bapa kepada Nabi Yaqub, pesan kepada dia ataupun nasihat kepada dia, lebih baik dia berhijrah ke tempat lain, yang mana tempat tersebut dia berhijrah ke Fadam A'ram. Okay,
Dan setelah Nabi Yaqub alaihi salam meneruskan perjalanan dia ke negeri Padang Aram, okey, dia masuk kisah baru. Okey, sampai saja di kota itu, Nabi Yaqub alaihi salam tanya kepada beberapa orang penduduk tersebut. Okey, sebab Nabi Ishaq katakan untuk cari bapa saudara dia di mana? Di Padang Aram ni. Okey. Di Padang Aram ni ada bapa saudaranya yang bernama Laban bin Bitawil. Okey, Laban bin Bitawil. Jadi sebab ayah Nabi Yaqub ni pesan sebegitu untuk berhijrah, okey, dan cari bapa saudara dia, maka Nabi Yaqub alaihi salam pun pergilah ke negeri Padang Aram. Okey, dan dia bertanya kepada beberapa orang penduduk di situ, manakah letaknya rumah seseorang yang bernama Laban bin Bitawil, maafkan saya. Okey, jadi bila ditanya je, kebetulan ketika itu ada pula puteri Laban, okey, yang bernama Rahil. Rahil ni anak bongsu kepada Laban bin Bitawil. Okey. Jadi kebetulanlah dekat situ ada Rahil. Jadi Rahil pun memberitahu kepada Nabi Yaqub alaihi salam bahawa dia adalah anak kepada Laban ni tadi. Okey. Jadi waktu dia berjumpa tu, Rahil sebenarnya sedang menjaga kambing-kambing milik ayahnya Laban tadi. Okey, jadi sementara dia masa dia ada dekat situ, kebetulanlah Nabi Yaqub alaihi salam ada, jadi dia cakaplah bahawa dia anak kepada Laban. Okey, jadi berjalanlah Nabi Yaqub alaihi salam mendekati Rahil. Jadi setelah dekat dengan Rahil, tiba-tiba hati Nabi Yaqub alaihi salam mula jatuh hati dengan Rahil. Okey, sebab apa? Sebab Rahil ni seorang perempuan yang sangat cantik. Okey. Jadi setelah mendapat tahu daripada Rahil ni bahawa bapa saudara baginda itu ada di rumahnya, maka pergilah Nabi Yaqub alaihi salam bersama Rahil pulang ke rumah bapanya. Okey, kemudian Nabi Yaqub alaihi salam berjumpa dengan bapanya, kemudian menceritakanlah segala kisah, okey, yang boleh membawa baginda, yang menyebabkan baginda datang untuk berjumpa dengan bapa saudaranya itu sendiri. Okey. Dan dengan itu Nabi Yaqub alaihi salam pun tinggallah dengan bapa saudara baginda. Okey. Dan ada diriwayatkan oleh ahli-ahli tafsir, okey, bahawa Laban bin Bitawil adalah seorang yang terkenal di negeri Padang Aram ni tadi. Okey. Dan nama penuh Laban ni sebenarnya Laban bin Bitawil bin Nahur bin Azar. Kiranya Azar bapa saudara Okey. Azar tu kalau kita tahu adalah bapa kepada Nabi Ibrahim AS. Okey. Tapi saya kurang pasti sama ada keturunan Nabi Ishaq AS ni ada atau tak berkait dengan Nabi Ibrahim AS. Waalaikumsalam. Selamat petang Auni. Awak juga cantik. Okey. Jangan panggil saya Ustazah. Panggil saya Kristina saja. Okey, sambung. Jadi Laban bin Bitawil ni ada dua orang anak. Okey, tadi yang saya dah bagi tahu, Rahil yang Nabi Yaqub jumpa tadi merupakan anak bongsu kepada Laban. Okey. Jadi anak sulung kepada Laban namanya adalah Laya. Okey. Oleh kerana si adik ni iaitu Rahil sangat cantik, okey, kalahlah dengan kakaknya. Okey, kalah kakak dia. Maka Nabi Yaqub ni awal tadi dia dah jatuh hati dah. Okey. Jadi Nabi Yaqub ni jatuh hatilah kepada Rahil ni. Okey. Tetapi Laban, okey, ayah kepada Rahil ni tak mahu Nabi Yaqub menikahi anak bongsunya. Okey, bukan tak kasih kahwin dengan anak bongsunya Rahil tu, tetapi Laban tak nak kalau Rahil kahwin dahulu. Dia nak anak sulung dia kahwin dahulu. Maksudnya pada awalnya Nabi Yaqub alaihi salam berkahwin terlebih dahulu dengan
Laya ni tadi, kakak sulung kepada Rahil. Okey, jadi dia kahwinlah dengan Laya. Okey, dan kemudian barulah dia menikahi si adik. Saya nak guna whiteboard pun, kita kasi macam whiteboard sebab sekarang kita berada di rumah. Minta maaf sangat-sangat sebab saya agak saya minta maaf, saya kurang sikit untuk bab mengajar ni. Tapi kalau bercerita ni sikit-sikit saya boleh, insya-Allah. Kalau tak jelas minta saya ulang balik, saya minta maaf sangat. Okay, tak pun nanti insya-Allah kita akan, nanti saya try lah cari apa-apa tab untuk kita buat lukiskan salah silah. Okay, minta maaf hari ni saya tak boleh nak tunjuk. Okay, jadi kita sambung. Okay, hai, selamat petang. Okay, baik. Okay, jadi Nabi Yaqub pun bersetujulah dengan syarat Laban tadi, supaya dia berkahwin dengan Laya dulu, baru kahwin dengan Rahil. Okay, jadi mengikut syariat Nabi Ishaq alaihi salam, okay, ataupun syariat ataupun hukum yang dibawa oleh semua rasul-rasul, bila sahaja seseorang itu nak berkahwin, maka wajiblah dia membayar mas kahwin atau maharnya. Okay, samalah seperti Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pun perlu buat benda yang sama. Tetapi pada waktu itu Nabi Yaqub AS adalah seorang perantau. Dia seorang yang miskin bermasa tu. Okay, tak ada apa-apa. Jadi tak apa, tak ada masalah bagi cadangan. Saya lebih suka kalau orang suarakan, sebab saya pun tak apa, saya pun kurang orang kata, saya rasa penyampaian saya mungkin kurang, ataupun mungkin ada cadangan yang boleh membantu sebenarnya. InsyaAllah saya akan cuba bagi yang terbaik untuk anda di hari-hari yang selepas ini. Okay, selalu tengok Ustaz ni, betul, saya pun selalu tengok dia, cara dia mengajar dengan tulis salah silah di whiteboard. Saya perasan juga, tapi saya belum tahap seperti itu. Macam kalau ustazah boleh lah, tapi saya belum tahap seperti ustazah. Saya tak berani sikit, tapi saya cubalah, insyaAllah. Mana yang saya boleh, saya buat. Okay, terima kasih bagi cadangan. Okay, jadi cakap pasal Nabi Yaqub AS, dia seorang perantau. Jadi masa tu dia miskin, tapi dia nak berkahwin dengan Laya ni tadi. Dia perlu berkahwin dengan Laya dulu, baru dapat berkahwin dengan Rahil. Jadi apa yang dia buat, okay, apa yang dia buat, Laban memberi syarat kepada, menetapkan syarat kepada Nabi Yaqub, hantaran ataupun mahar tak semestinya dalam bentuk wang, tetapi dalam bentuk orang kata kerja. Okey, jadi apa yang Laban tetapkan, Laban menetapkan mas kahwinnya adalah memelihara, okey, membantu Laban sendiri. Nabi Yaqub AS perlu bantu mertuanya Laban untuk apa? Untuk menjaga kambing-kambing atau ternakan yang lain-lain yang dijaga oleh Laban sendiri. Okay. Dan Nabi Yaqub AS ni kena jaga ternakan tersebut selama 7 tahun. Okay. Jadi bekerjalah Nabi Yaqub AS untuk mertuanya. Dijagalah ternakan-ternakan mertuanya tadi sampailah genap 7 tahun. Okay. Jadi setelah genap 7 tahun, maka Nabi Yaqub AS dikahwinkan dengan Rahil pula. Okay. Jadi kerana cinta Nabi Yaqub AS yang sebenarnya ialah kepada Rahil, anak bongsu bapa saudaranya itu, jadi di atas persetujuan, maka Nabi Yaqub AS bekerja selama 7 tahun lagi. Okay, bekerja selama 7 tahun lagi sebagai mas kahwin dia. Okay. Yang pertama berkahwin dengan Laya, dia perlu berkhidmat ataupun bekerja untuk bapa mertuanya sebagai mas kahwin. Okay. 7 tahun bekerja dengan bapa mertuanya sebagai mas kahwin untuk Laya. Okay. Lagi 7 tahun bila dia kahwin pula dengan Rahil, dia kena bekerja lagi 7 tahun sebagai mas kahwin untuk Rahil pula. Okay. Jadi bekerjalah Nabi Yaqub AS memelihara ternakan Laban. Okay. Dan setelah itu barulah senang hati Nabi Yaqub AS bila dapat berkahwin dengan
Rahil. Sebab apa? Rahil adalah cinta pertamanya. Lebih kurang begitulah. Okay, dia dah jatuh hati sangat, jadi tak kisah selama 7 tahun ataupun apa, dia akan buat. Okay. Dan setelah berkahwin dengan 2 puteri Laban ni tadi, bapa saudara dia, Nabi Yaqub AS tak pun berpindah ke mana-mana. Okay. Dan Nabi Yaqub tetap tinggal di negeri tersebut, Padang A'ran tersebut, bersama-sama bapa saudara dia, merangkap mertua dia lah. Okay, dah jadi mertua. Okay. Untuk membina penghidupan baginda bersama-sama 2 isteri itu, Nabi Yaqub AS telah melakukan kerja-kerja menternak dan bercucuk tanam. Okay. Setelah kedua-dua puteri beliau itu bernikah dengan Nabi Yaqub AS, maka si bapa iaitu Laban ni tadi memberi kepada kedua-dua puterinya apa dia? Dia berikan khadam atau hamba sahaya untuk menolong isteri-isteri Nabi Yaqub AS ni untuk berbuat kerja-kerja rumah, kerja-kerja dapur dan sebagainya lah. Okay. Okay, baik. Jadi khadam kepada Layya bernama Zulfah. Okay, khadam kepada Layya bernama Zulfah, manakala khadam kepada Rahil bernama Balhah. Okay, jadi ada 2 orang khadam untuk setiap anak perempuan Laban tadi. Dan akhirnya apa yang berlaku, Nabi Yaqub AS telah pun jatuh hati kepada Zulfah dan juga Balhah ni tadi. Okay. Dan sebagai seorang insan, sebagai seorang yang lelaki yang kacak, okay, jadi tak, orang kata tak mustahil lah kan, kalau nampak perempuan cantik, dia akan rasa jatuh hati. Okay, jatuh hati. Jadi apa yang berlaku, isteri Nabi Yaqub AS kedua-duanya, Layya dan Rahil, okay, Layya dan Rahil bersetuju untuk menyerahkan khadam mereka kepada Nabi Yaqub AS untuk dijadikan isteri. Okay, jadi Nabi Yaqub AS memiliki 4 orang isteri, dan kesemua isterinya ni, daripada kesemua orang isterinya, Nabi Yaqub AS ada 12 orang putera. Okay, 12 orang putera. Okay. Jadi Nabi Yaqub AS tinggal di negeri Padang A'ran, okay, bersama-sama dengan bapa bertua baginda. Okay, lama. Okay, sangat-sangat lama. Dan setelah itu barulah baginda berpindah ke negeri Kanaan, dan selepas itu baginda ke Palestin. Okay, kerana apa? Apa yang berlaku ni disebabkan mengikut riwayat semua 11 orang putera baginda lahir di negeri Padang. Okay. Dan seorang sahaja yang lahir di negeri Palestin, anak kepada Rahil. Anak kepada Rahil iaitu Bunyamin. Tak silap saya, Bunyamin lahir di Palestin. Hanya seorang saja daripada 12 orang tadi. Okay. Baik. Jadi anak-anak Nabi Yaqub AS dalam Al-Quran disebut Al-Asbat. Okay, yang bermaksud putera-putera Nabi Yaqub. Okay, putera-putera Nabi Yaqub. Dan daripada mereka lahirlah beberapa orang Nabi dan Rasul. Dan pembahagian putera-putera Nabi Yaqub AS yang 12 orang ni, okay, saya akan ceritakan daripada isteri pertama sampailah isteri yang keempat, berapa orang anak mereka peroleh dan nama-nama anak mereka. Okay, daripada isteri baginda yang pertama, Layya, Nabi Yaqub memperolehi anak 6 orang. Okay, 6 orang yang bernama Raubin, Syam'un, Lawi, Yahuza, Yasakir dan Zabulun. Okay, 6 orang daripada isterinya bernama Layya. Manakala isteri baginda yang kedua yang bernama Rahil, yang baginda sangat-sangat sayang, sangat-sangat cintai ini, baginda memperolehi 2 orang anak, miliki 2 orang anak bersama Rahil, yang nama mereka adalah Yusuf dan Bunyamin. Okay.
Jadi ketika melahirkan Bunyamin, Rahil ni meninggal dunia, dan disebabkan itulah walaupun Nabi Yaqub alaihi salam ni sangat cintakan Rahil ni tadi, cinta macam mana pun Nabi Yaqub kepada Rahil ni, kalaulah umur Rahil ni panjang, mereka akan dapat anak yang banyak. Okay, sebab tu di sana. Okay, masa Bunyamin dilahirkan, okay, isteri kepada Nabi Yaqub ni, Rahil ni meninggal dunia. Sebab itulah baginda tak memiliki anak yang ramai bersama Rahil, walaupun baginda mencintai Rahil sangat-sangat. Okay, dan masa bersama dengan Laya, okay, kenapa Nabi Yaqub alaihi salam dapat sampai 7 orang anak? Okay, sebab 7 tahun tu lama bersama dengan Laya. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam memperoleh ramailah anak, tetapi bersama dengan Rahil, setelah kelahiran Bunyamin, Rahil meninggal. Jadi tak sempatlah, kiranya macam kalau direzekikan Rahil tu panjang umur, maka akan banyaklah anak mereka kan. Okay. Seterusnya, isteri baginda yang ketiga bernama Zulfah. Mereka memiliki 2 orang putera bernama Jad dan Atir. Okay. Dan yang terakhir, isteri Nabi Yaqub alaihi salam yang keempat bernama Balha dan memiliki 2 orang putera juga bernama Da'ain dan juga Naftali. Okay, baik. Jadi seperti yang kita nampak, Nabi Yaqub AS perolehi banyak sangat anak lelaki, ataupun memang keseluruhannya 12 orang ni anak lelaki. Okay, jadi apa lagi nak kongsikan kat sini? Okay, baginda tak mendapatkan anak yang ramai bersama Zulfa dan Balha. Okay, kerana apa? Kerana pada masa tersebut baginda sedang mengalami penderitaan batin yang teruk lah. Sebab apa? Sebab waktu tu isteri baginda yang bernama Rahil, yang sangat baginda cintai, meninggal dunia. Jadi disebabkan itulah baginda tak dapat anak ramai bersama dengan Zulfah dan Balha. Itulah sebab dia. Okay, dan ada satu lagi perkara yang menyebabkan baginda sedih, kerana putera tercinta baginda iaitu Nabi Yusuf AS terpisah daripada baginda disebabkan angkara dengki anak-anak baginda yang lain. Kalau anda tahu berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf, yang mana dia diajak keluar bersama abang-abangnya kan, adik-beradiknya lain, itulah kisahnya, apa yang berlaku yang membuatkan Nabi Yaqub sedih. Okay, jangan panggil saya Ustazah, saya panggil saya Kristina saja. 12 puak Yahudi, ya, kenapa dengan kisah tu? Starting 12 puak Yahudi ke anak-anak baginda? Sebenarnya saya ada kongsikan, tak silap saya, adalah keturunan daripada Nabi Yaqub AS yang darinya, ya betul kan, tengok kisah Nabi Yusuf. Inilah adik-beradik dia 12 orang ni, 12 puak Yahudi. Kejap, saya tak ingat semalam. Seorang anak Nabi Yaqub ataupun Nabi Ishak, yang mana daripada situ lahirlah golongan Yahudi. Minta maaf, saya lupa. Kejap, kalau cari pun tak dapat ni, sebab tulisan dia rapat. Saya kena baca balik. Okay, tapi saya tak berapa jelas sangat, ataupun dengan kisah tu saya tak berapa banyak lagi input berkenaan dengan kisah tersebut, 12 puak Yahudi ni.
Bukan sebab Nabi Yusuf alaihi salam kan Nabi, seorang Nabi dan Rasul, jadi dia bukanlah antara dalam golongan puak Yahudi. Okay, kita sambung lagi sikit. Saya nak habiskan dan nak habis dah pun. Okay, jadi sebenarnya kesemua putera-putera Nabi Yaqub alaihi salam mempunyai kelebihan peribadi yang tak ada pada orang lain. Okay, samalah seperti Nabi Yusuf AS yang kita tengok kelebihan dia kacak. Okay, kita tahu Nabi Yusuf AS sangat kacak. Daripada kisah-kisah, sirah-sirah, okay, yang mungkin anda pernah dengar, Nabi Yusuf AS adalah seorang yang sangat-sangat kacak dan gagah. Okay, jadi seperti tentang kekacakan rupa dan badan, tentang kekuatan diri dan bermacam-macam keistimewaan yang lain diberikan oleh Allah kepada anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam ni. Namun dari kesemua putera-putera Nabi Yaqub alaihi salam selain Nabi Yusuf, okay, tiada yang lebih gagah perkasa melebihi Raubin. Okay, yang gagah perkasa adalah Raubin. Okay, dan yang lebih kacak ataupun lebih kacak dan berkat melebihi Yahuza. Tak ada orang lain akan lebih daripada mereka. Dan dikatakan keperkasaan Raubin telah mengancam Nabi Yusuf alaihi salam, okay, ketika dia berhadapan dengan Menteri Perbendaharaan Mesir. Sebelum putera-putera Nabi Yaqub alaihi salam tu mengetahui kedudukan yang sebenarnya, bahawa dia boleh bertempik sehingga menjadikan telinga Menteri Mesir itu pekak dan perempuan-perempuan yang mengandung akan keguguran anak. Sampai macam tu sekali. Okay, manakala Yahuza pula mempunyai keberkatan pada tangannya. Okay, jika dia menjamah seseorang yang sedang sakit, sakitnya itu akan menjadi sembuh dengan izin Allah. Macam itulah kelebihan anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Okay, saya tak pasti berkenaan dengan kisah-kisah ni. Saya minta maaf sangat. Tapi saya suka sebenarnya. Kalau ada, terima kasih sebab kongsikan. Mungkin saya akan cari. Kena banyak membaca sebenarnya kalau nak tahu semua benda ni. Saya tak boleh nak jelaskan ataupun cakap sebab saya tak baca lagi berkenaan dengan kisah ni. Akak baca buku kat mana kak? Baca buku dekat sini nya. Buku kisah 25 orang Nabi. Sebab buku ni tak terlalu tebal, banyak tu je. Okay, Waalaikumsalam, selamat petang. Buku ni tak terlalu tebal, jadi kisah ni tak terlalu banyak. Dan ada yang saya tahu, saya akan share sikit lah berkenaan dengan hadis ataupun riwayat ataupun kisah-kisah selit yang lain kan, yang tak ada dalam buku ni. Ada yang tak lengkap sebenarnya. Ya, saya Afika. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi kesimpulan hari ni, kita tahu Nabi Yaqub alaihi salam, perjalanan dia macam mana daripada dia perlu berhijrah atas pesanan ataupun nasihat bapanya Nabi Ishaq AS. Dia berpindah ke negeri Padang Aram, berjumpa dengan bapa saudara baginda bernama Laban bin Bitawil. Kemudian apa yang berlaku lagi? Dia berjumpa, sebelum dia berjumpa dengan bapa saudaranya, dia berjumpa dengan Rahil. Okay, jadi Rahil bawa dia pulang ke rumah. Dan Nabi Yaqub AS jatuh hati dengan Rahil. Kemudian nak dikahwinkan dengan Laya. Seterusnya kahwin dengan Rahil. Dan bila saja dikahwinkan dengan Rahil dan Laya, mereka memiliki 2 orang khadam. Dan khadam tersebut menjadi isteri kepada Nabi Yaqub AS. Kemudian apa lagi? Mereka semua daripada keempat-empat orang isteri Nabi Yaqub AS, lahirlah 12 orang putera. Dan salah seorangnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan insya-Allah kalau anda tahu berkenaan dengan kisah Yusuf alaihi salam, nanti kita akan kongsikan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam kisahnya dengan saudara-saudaranya yang lain, yang baginda jatuh dalam perigi, tak silap saya. Maaf kalau silap.
saya banyak baca tapi dah mix versi Arab, versi Bible, entah apa versi. Saya minta maaf, saya bukan dalam bidang tersebut. Tapi saya teringin juga sebenarnya nak kaji kisah-kisah sirah. Sebab tu saya suka baca kisah-kisah sirah. Tapi kisah-kisah ni sebenarnya kita kena berguru juga. Sebab saya sendiri takut nak baca yang baca saya saja. Jadi saya kena rujuk juga kepada orang lain. Ustazah Kis kena guna whiteboard untuk memudahkan. Terima kasih atas pesanan. Ya betul, pergi. Okay, InsyaAllah saya cuba. Kena bagi tu kat datin ni. Ataupun kalau tak ada whiteboard, saya akan cuba untuk guna tab. Okay, saya kena praktis lagi. Terima kasih atas nasihat, pesanan dan sebagainya. Okay, settle dah kan berkenaan dengan kisah Nabi Yaqub AS. Sebenarnya ada lagi dan saya akan kongsikan esok, insyaAllah kita akan kongsikan berkenaan dengan Nabi Yaqub AS berperang dengan Raja Saljam. Okay, siapa Raja Saljam? Anda kena dengar esok. Panjang kisahnya yang saya akan kongsikan. Okay, apa lagi? Berkenaan dengan Nabi Yaqub AS benci dengan kehidupan yang mewah. Saya sejak form 2, sekarang dah 36 dah umur. Oh iya ke? Alhamdulillah, beruntung dapat belajar tentang sirah-sirah ni sebenarnya. Minta maaf kalau ada kekurangan daripada saya. Saya pun orang kata umur saya muda lagi, jadi banyak lagi sebenarnya. Perjalanan saya panjang lagi, saya kena belajar banyak lagi. InsyaAllah doakan saya, kita akan cari lagi ilmu sebanyak mungkin. Sirah ni sebenarnya bukan benda yang simple tau. Sebab bagi saya sirah ni kita kena sangat tahu supaya kita dapat pupuk diri kita jadi seperti orang kata, macam kita dapat reflect balik diri kita. Zaman sekarang dengan zaman dulu lain. Jadi kita kena bersyukur banyak lah. Okay, kita kena bersyukur banyak sebab sekarang kita sangat mudah. Saya pernah cakap dah benda ni. Okay, jadi kita kena perlu tahulah sirah ni kan. InsyaAllah saya pun sedang belajar lagi. Dan saya harap anda semua pun Allah kurniakan rezeki untuk belajar banyak lagi ilmu-ilmu. Sebenarnya banyak lagi yang kita daripada dia nak kan, pernah dengar kan, ilmu ni seluas lautan. Sebenarnya kita baru je cucuh kaki dalam air dekat hujung-hujung laut. Macam tu lah kan, dekat tepi pantai. Macam tu lah kiranya kita ni sebenarnya. Banyak lagi ilmu sebenarnya. Jadi semoga kita istiqamah mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Okay, jadi kita dah selesai. Kita dah selesai kisah hari ni. InsyaAllah esok akan ada lagi. Walaupun Ahad kita akan berkongsi lagi. Ya betul, ilmu mudah dapat tapi susah nak tahu mana yang genuine. Kadang sebab tu saya cakap, saya kadang risau, saya tak boleh nak baca sendiri. Saya kena berguru juga, kena cari orang untuk berguru. Ataupun kena refer dengan ustaz dan ustazah juga. Kalau nak sampaikan ataupun nak belajar apa-apa, nak baca apa-apa. Sebab apa-apa pun memang kena rujuk. Saya sangat-sangat risau kalau agak apa yang saya sampaikan mungkin agak terpesong dan sebagainya. Saya sangat-sangat risau. Tapi doakan saya dan insyaAllah semoga apa yang saya sampaikan adalah benda yang betul dan anda pun terima benda yang betul. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun ada terkurang dan terlebih. Okay? Okay, jadi boleh kita akhiri live petang ni. Kita akan sambung lagi esok. Hari ni dekat TikTok macam kurang sikit orang, tapi Alhamdulillah ramai masuk tengok sekejap. Walaupun sekejap saya tahu anda dapat sikit pun jadilah. Sejuk ya Allah. Sekejap saya tag dulu kat sini. Esok kita akan sambung lagi. Okay, jadi kita tutup majlis petang ni, perkongsian petang ni dengan Fatihah dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sama-sama Kak Masita. Alhamdulillah, saya seronok akak rasa best dengar perkongsian tiap-tiap petang ni. Ramai yang sanggup bermati-matian berkorban, tapi tak ramai yang nak kaji apa yang mereka korbankan tu. Betul. InsyaAllah doakan semua yang tengok live petang ni, semoga kita ni dalam petunjuk yang benar. Okay. Dan ikhlaskan apa yang kita lakukan. Sama-sama. Jangan panggil saya Ustazah. Saya takut sangat, berat sebenarnya Ustazah tu untuk saya. Banyak lagi yang saya tak belajar. Nak digelar Ustazah belum lagi. Okay. Jadi boleh saya end live. Okay. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengar petang ni. Kalau berkesudian anda boleh share juga dengan kawan-kawan link video ni. Kalau yang baru masuk, anda boleh dengar semula. Okay. Dan jangan lupa grab promo. Okay, grab promo hari ni. Mudah-mudahan apa yang anda keluarkan, duit yang anda keluarkan ataupun Quran yang anda terima nanti bermanfaat untuk anda. Semoga pahala tu dipanjangkan sekiranya anda gunakan Quran tu. Dipanjangkan kepada kami juga yang usahakan untuk siapkan Quran-Quran anda. Okay. Jadi minta maaf salah silap daripada saya, terkasar bahasa ataupun terkurang daripada saya, mohon maaf. Dan terima kasih untuk hari ni. Assalamualaikum.